Ketahuilah tuan, rezeki anak ni jadi payah sebab hampa derhaka mak ayah hampa. Sebab dosa. Sebab tu hidup tak senang. Tak susah, tak senang hidup itu walaupun kerja ni. Tengok tuan, kehidupan kita hari ni. Hari ni kerja ni bukan seorang lah rumah kita. Kalau satu rumah bukan seorang kerja, silat-silat semua kerja. Suami kerja, isteri kerja, ayah kerja, mak kerja, abang kerja, adik kerja, kak kerja, semua kerja. Bila mai ujung bulan pakai golek kepala, susah juga. Susah. Ayah tanya mak, ada duit tak sikit? Tanya isteri dah. Saya kata apa? Ni tak cukup ni. Mesti kita habis. Saya pun habis juga bang. Baru nak minta ke abang sikit. Suami kata tu dia kita ingat nak minta ke dia minta kita pula. Tak ada. Isteri tak ada abang Abang cuba tanya anak kita Mat tengok. Tak faham, segan tanya. Dia tak faham, segan tanya. Isteri tak faham, mai saya tanya. Mat, mai saya. Dia mak, hang ada duit sikit tak? Saya apa? Mak nak pinjam nak ambil kat hang sikit ni. Anak Mat kata pula, cik, mana ada mak tu kerja tu. Ayah kerja, mak kerja, anak kerja. Tapi mai tak ada minta duit, pakai tak ada duit belaka. Sebab Mat kata pula, mak cik mana dia? Minta kat kak, kak bekerja juga. Dia kata buat apa pun. Mak kata apa, aku cari kat hang pula. Tanya pula. Nama tanya kak pula. Ni hang ada dia sikit ni, mak nak ambil sikit. Kak kata lah, habis mak kau nu habis, kau ni habis, pakat habis mereka duit. Hujung bulan pakat duit mereka habis. Sebab cek balik rumah tu ke mana? Ayah pun tak senayang, mak pun tak senayang, abang pun tak senayang, kakak pun tak senayang. Jadi orang yang tak sembah Allah. Dan bila tak jadi hamba Allah Ta'ala, berdosa. Bila dosa apa jadi tuan? Rezeki terhalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayat 1-2 surah Ali Imran. Wahai orang yang beriman kepada Allah, takutlah kamu sekalian kepada Allah Ta'ala dengan takut yang sebenar-benarnya, dan janganlah kau mati melainkan matilah kamu menjadi muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak-banyak syukur. Dipanjangkan usia, diberi nyawa, diberi pandangan mata, dan semua nikmat kita masih terima lagi. Yang mana nikmat-nikmat ni ialah untuk kita gunakan sebagai modal
untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyempurnakan syariat-syariat Islam, dan juga untuk kita sentiasa mencari ihsan sesama kita sekalian. Mudah-mudahan panjang usia kita, panjang umur kita sampai jumpa Ramadan yang akan datang, akan nak mai ni. Mudah-mudahan Ramadan tahun ni menjadi milik kita lagi, walaupun dia dah tak jadi milik pada orang yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita harap daripada Allah kekuatan, kesihatan dan segala-gala nikmat yang kita mohon daripada Allah, agar Allah teruskan nikmat ini sampailah kita jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Soalnya tuan-tuan dan puan Allah sekalian, bila Allah panjangkan umur dan usia, nak buat apa sebenarnya? Soalan dia nak, bila ada soalan baru jawab nak. Ada soalan baru jawapan. Agak-agak kita lah, supaya kita tak jadi orang yang ghalid dan leka dengan apa yang Allah buat. Seperti mana yang kita bincangkan di Masjid Negeri malam kemarin tentang kata-kata ulama. Perbezaan antara orang lalai dengan orang yang akil, orang yang berakal atau orang yang dikira zakir. Ada matan daripada ulama nak bincang ataupun nak bahagi dua kita ni belah mana. Baik, apa kita bincang malam tu panjang, cuma saya nak ambil masa sikit untuk kita juga sebagai mukadimah, kita nak faham juga. Kita ni masuk orang yang dikira berzikir ataupun dikira orang yang lalai. Dia ada beza dia ikut pendapat ulama. Apa kata ulama? Apa kata Syekhuna Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam min ahadi ahkamihi, ataupun satu daripada hikam-hikam dia. Min ahadi hikamihi, salah satu daripada hikam-hikam yang banyak ni, dia kata apa dalam bab ni? Sebab ini juga tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, al-aqilu al-ghafilu yanzuru madha yaf'alu au madha yaf'alu an-nas. Orang lupa Allah, orang lalai ni suka tengok orang ni buat apa, orang ni buat apa, dia ada buat apa. Dia suka tengok orang. Maka orang tengok orang ni masuk golongan lalai. Orang ni buat apa, orang ni buat apa, dia buat apa, kau ni buat apa, jiran ni buat apa, duk kira orang. Dia terlupa bahawa ada yang lebih berhak untuk dia pandang dan lihat. Maka sambungan matan tu, al-ghafilu yanzuru madha yaf'alu wal-aqilu ay dzakiru yanzuru madha yaf'alu Allah bih. Orang berakal, orang berzikir ni suka tengok apa yang Allah duk buat dekat dia. Tu beza kan? Beza antara orang lalai dengan orang yang berzikir. Maka jomlah tuan-tuan, kita jadi orang yang berzikir. Macam mana? Kita jom tengok apa Allah buat kat kita. Allah panjang usia kita, Allah bagi pandangan mata, telinga, jalan sana sini, dapat rezeki macam-macam. Untuk apa semua ni? Daripada siapa semua ni? Maka jawapannya, semua itu daripada Allah. Untuk apa nikmat ni Allah bagi? Kerana Allah nak kita cari balik redha-Nya. Cari balik Dia yang memberikan segala-galanya.
Maka pandanglah, kata ulama, pandanglah makan tu daripada Allah, minum tu daripada Allah. Bila pandang, macam mana pandang dia? Bismillah waktu makan, bismillah waktu minum, bismillah waktu duduk, waktu berdiri. Fi jami'i ahwalina, dan semua perkara hal-hal kita ni ada nama Allah di sana. Makin pagi kata apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi orang zikir. Bila zikir tak jadi orang lalai. Maka jomlah makin pagi-pagi jadi orang zikir pada Allah. Bila banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dalam Quran, "Fadhkuruni azkurkum." Siapa ingat aku ingat dia. Maknanya apa dia? Aku ingat dia dengan keampunanku, kata ulama. Ta'liq ulama, komen ulama atas ayat tu. Ulama kata apa dia tanda Allah ingat kita ni? Macam mana tanda Allah ingat kita? Kata ulama, apabila Allah ingat kita, dia ampun dosa kita. Antara Allah ingat, tanda Allah ingat kita, dia bagi kita ingat dia. Ni kita mengaji tanda ingat dia. Tanda nak ingat dia. Sebab itu majlis ngaji ni majlis zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ingat Allah. Saya sebut juga pada kuliah-kuliah ta'lim selalunya, hadirlah kuliah ngaji ni walaupun kita rasa kadang-kadang terlena, ngantuk kan. Setengah orang ni dia letih, hadir juga ke masjid. Habis-habis mengaji tak tahu apa, sebab lena. Tak mau pergi lah. Sebab apa? Sebab tak tahu apa. Tak. Hadir juga sekurang-kurangnya dapat satu pemberian Allah Ta'ala, yakni keampunan Allah. Walaupun hak kita mengaji tu orang tak faham. Walaupun kita mengaji tu tak tahu, tak reti lagi, tak seronok kadang-kadang mengaji. Kenapa tak seronok? Ustaz tu tak seronok pasal tak melawak. Tak seronok. Dah, bukan kira melawak. Kalau nak lawak, tengok raja lawak lah kan. Hadir majlis mengaji ni sebab antara besar dia ialah kita nak minta Allah ampunkan semua dosa kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham balik tuan-tuan. Jom kita faham balik apa yang kita sebutkan tadi, ulama sebut kita nak jadi orang zikir ni rajin-rajin tengok apa Allah buat. Di waktu Allah sakit kita untuk apa? Di waktu Allah bagi kita kesakitan, kesulitan, kepayahan, pasal apa? Lu kata pada Allah ni, aku ni tak dengar doa aku minta sembuh, tak sembuh. Kadang-kadang duk kelepeh cakap macam-macam ni, tak betul lah. Sebab apa yang Allah bagi tu ada kebaikan. Kalau dipandang pada nilai agama dan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita belajar untuk perbetul bearing kita, hala tuju kita kok mana pun, dialah segalanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan sekalian, malam ni kita tak panjang no. Kita Aisyah kita berhenti kot. Haji. Ada? Pukul 9, baik, insya-Allah. Kita sampai pukul 9 nak lebih kurang setengah jam lagi kita dah. Tak boleh panjang-panjang. Tak boleh lama-lama, kita ambil sikit tapi biar ada isi yang kita ambil malam ni insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Kita sambung balik kitab kita dalam tajuk bab fadilat doa pada muka surat yang ke-103 102 minta maaf 102 kita Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub pada tajuk fadilat doa. Seperti mana kita bincang sebelum ni tuan-tuan, doa ni jadi satu keutamaan. Jom jadikan doa sebagai satu tajuk utama hidup. Kerana ada orang ni tak kisah doa. Tuan-tuan kau dapat pergi tempat Arab kan, jumpa dengan orang Arab ke atau berkenal dengan orang Arab ni. Orang Arab ni satu passion mereka, dia suka doa. Sikit-sikit doa, sikit-sikit doa. Baik, tak apalah. Doa ni sebenarnya apa dia doa? Doa ni ialah meminta. Minta tu pula bukan minta biasa. Makbulnya permintaan ataupun mustajab doa itu, dia mesti ada satu sumber atau satu rahsia, baru mustajab.
Apa dia? Penyebabkan doa ni mustajab, yakni minta dengan penuh harapan. Kalau tak ada harap tak jadi. Kan? Sebenarnya kerana apa? Kerana salah satu daripada tuan-tuan baca tadi, salah satu yang disebutkan oleh ulama-ulama tauhid, yakni tuntutan kalimah syahadat, 7 benda yang disyarahkan oleh ulama-ulama dalam matan syarah matan jurah tauhid dan semua kitab tauhid yang lain. Satu daripada syarat syahadat itu ataupun tuntutan syahadat itu ialah orang yang kata la ilaha illallah, haram dia harap yang lain selain Allah. Maknanya apa dia? Siapa-siapa yang duk kata la ilaha illallah, nak bagi sah syahadat itu, dia kena harap hanya pada Allah sahaja akan segalanya. Ini ta'liq daripada ulama tentang orang yang bersyahadat, baru sah syahadat dia. Sebab itu tuntutan syahadat yang 7 benda. Selain daripada kena ada ilmu, selain daripada kena ada mahabbah dengan kalimah itu, dengan Allah yang empunyanya, selain daripada mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang Allah sekalian, jadi kalau gitu, jom kita berdoa, sebab doa itu meminta dan mustajabnya minta dengan mengharap. Tuan-tuan, contohnya simple, contohnya lagi. Kita sembahyang, berapa doa ada? Dalam sembahyang dengan luar sembahyang, berapa doa ada ni? Iftitah, qunut. Dan boleh kata, tuan-tuan, boleh kata hampir sebahagian besar daripada salat kita tu penuh dengan doa. Sama ada yang dipanggil doa ataupun tak dipanggil doa, semuanya dikira doa. Dan salat itu pun sebenarnya kalau orang tanya ke dia, apa itu salat pada lughah? Jawab dia, as-salat ia doa. Istilah barulah salat, istilah itu ialah muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Kan? Salat tu mula dengan bertakbir, habis dengan salam. Itu pada istilah. Daripada lughah, salat itu ialah doa. Maka bila salat tu doa, orang tak berdoa dan tak berdoa dalam salat dia dan tak meminta pada salat dia, maka mungkin dikatakan bersalat, tapi mungkin tak dikatakan bersalat. Satu hadis Nabi yang akhir zaman, Nabi kata apa? Sayati ala ummati fi akhir zaman hum yusalluna wa la yusallun. Akan sampai umat aku di akhir zaman nanti, mereka tu solat, tapi sebenarnya mereka tak solat. Banyak segi, di ta'liq ulama banyak segi. Antaranya apa siapa? Pasal satu daripada rahsia solat yang sebenar itu ialah doa yang meminta harapan pada Allah tapi tak minta. Kan ini yang apa yang menjadi tajuk utama pada solat, sebab solat itu doa. Dan doa ni maksud pada doa ni maknanya meminta dengan penuh harapan pada Allah. Tambah-tambah tu di suasana hari ini. Kan suasana hari ini punya keadaan. Nak masuk Ramadan dah, setahun dah. Kita teringat lagi Ramadan tu lepas, tutup muka lagu ni, kita tutup pergi mana pun sampai raya pun tak kenal hang ni Zawadah. Nah, Ramadan tu lepas tutup muka, raya tutup muka. Ni, puasa kau tak kena raya, puasa tu ni pula jadi pula tutup muka lagi kita. Raya ni pula pasal pakai silap, kau tak kena raya, pakai khatib ramai pula nanti insya-Allah. Kau tak kena raya dah. Sebab COVID masih terusan. Baik, dalam suasana hari ini, keadaan hari ini, kita nak harap siapa lagi, tuan-tuan? So, seolah-olah nak harap siapa lagi? Kita dah buat dah semua dah. Baru turun hari ini, aku tidak baru naik sampai 3-4 ribu kes. Baru turun 2 ribu. Tu pun nak kena jaga juga, wajib jaga SOP dan sebagainya, sebab nak turun lagi. Tapi sebenarnya harapan kita sebenar-benarnya, jom kita sandarkan harapan tu pada Allah Subhanahu wa taala. Saja dia saja yang boleh selesai masalah ni.
Tak boleh. Ati'ullaha wa ati'ur rasul uli amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Surah An-Nisa. Taati Allah dan Rasul dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Ya, kamu itu berselisih sesuatu dalam satu masalah, satu perkara, patah balik pada Allah. Kan? Patah balik pada Allah. Farudduhu ila Allahi war rasul. Kembali semula urusan itu pada Allah. Maka apa dia? Tanda dia, cara dia, jom patah balik. Kita banyak doa dengan Allah Ta'ala. Pertama ni bulan Rajab pula tuan, kan? Ada ulama syarankan suruh kita apa? Perbanyakkan istighfar. Ini semua amalan-amalan yang nak bagi kita berhubung kait dengan Allah, dan hubungan kita dengan Allah sebagai hamba yang fakir ke hadrat Allah yang ghani. Nak buat apa kita? Dia maha kaya, kita maha fakir. Maka fakir kena minta pada yang kaya. Kan? Begitulah. Fakir wajib minta pada yang kaya. Sebab itu bila seseorang tu mengetahui kata dia tu fakir, maka pasti dia akan minta pada yang ghani. Maksud pada, kalau orang tu tahu kata dia hamba Allah yang tak punya apa-apa, maka dia tidak akan lepas daripada berdoa, meminta dan mengharap kepada Allah yang maha kaya. Ini nak cerita apa tuan? Nak cerita doa ni penting ke tak penting? Penting sangat-sangat. Sebagai jabatan menghubungkan hamba dengan Tuhan. Jabatan yang menghubungkan pencipta dengan yang dicipta. Jabatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal doa macam tak berhubung dengan Allah lah. Kan? Baik tuan-tuan muslim. Maka itu tajuk yang kita akan bincang dan telah terbincang. Cuma malam ni kita tengok apa tajuk lain pula ataupun huraian-huraian yang nak disebutkan oleh para ulama tentang perkara ini. Baik, muka surat 102 di tengah-tengah tu nah. Bagi berapa tuan? Satu ambil ni 1 2 3 4 5. 11 daripada atas dalam kurungan tu. Qala ma'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Dan pada setengah riwayat, ada riwayat lain hadis tu ditambah atas hadis yang dahulu. Hadis mana ni? Hadis nuna, hadis yang mula-mula tu. Hadis pasal apa? Hadis pasal Bukhari Muslim tu tentang arash Allah Ta'ala, rahim Allah Ta'ala tu bergantung dengan arash. Hadis tu panjang tu. Dan hadis di bawah ni pun sambungan pada hadis tu. Hadis yang di bawah ni ialah sambungan pada hadis cerita tentang Ar-Rahim itu bergantung ia dengan arash Allah. Itu kita bincang pada minggu lepas dulu. Siapa yang putus silaturahim seperti putus ia dengan Allah Ta'ala. Ini antara sebab kemurkaan Allah ialah putus silaturahim. Tuan-tuan, zaman hari ini zaman bantuan, zaman mengejar sesuatu yang kita kata yang kita pun tak erti, pelik. Liga apa pun tak tahu. Putus silaturahim. Contohnya 2-3 hari lepas masuk dalam akhbar sinar. Macam mana seorang anak pergi tinggal mak dengan baju-baju, dengan pampers atas kursi roda, tinggal mak lagi tu. Satu benda yang tak wajar, satu benda yang tak patut, atas nama silaturrahim. Boleh pergi tinggal mak dia, pergi jalan. Dalam mak tu atas kursi roda. Dia kira payah dia senang buat kerja, tinggal mak tu pergi jalan, tinggal dengan pampers, tinggal dengan beg baju, atas kursi roda, tinggal gitu je. Sedangkan tu mak hang. Binatang pun tak tinggal anak dia. Tapi ni apa? Perangai hawa hari ni apa dia? Tak faham kita. Hang pelikan apa sebenarnya ni? Duk cari apa semakilah hidup hangpa ni sampai tak reti dah nak silaturahim. Tak reti dah nak berkasih sayang, tak reti dah. Yang hangpa cari nak berkelahi. Yang hangpa cari nak bermusuh. Untuk apa? Padahal kita faham balik, dunia pun nak kiamat dah. Esok nak mati nak pergi mana? Tinggal hari manusia nak jumpa Allah. Soal dia tuan, soal dia yang penting, paling penting. Sebab tu Imam Ghazali buat satu soalan. Untuk kita tanya.
Kan? Muhasabah kata dia. Antara muhasabah kamu siap hari, malam dan tidur malam dengan bagi-bagi, muhasabah kamu. Kamu ni belah mana kata dia. Kita ni orang belah mana? Orang yang dapat redha atau orang yang dapat murka Allah. Hisab. Muhasabah sendiri. Hisab diri sendiri. Belah mana kita ni? Atas hidup harian, atas perangai, kelakuan, pekerjaan, apa kita buat, amalan-amalan kita buat apapun, kita ni belah mana? Belah orang dapat redha atau belah orang dapat murka? Kau dapat murka bertobat. Kau dapat redha, syukur dan teruskan lagi. Kita belah mana? Tak tahu. Tapi bila mana hilang perasaan ni, duk rasa kita tak apa, maka kadang-kadang kita buat benda yang tak patut. Baik. Maka hadis di bawah ni tuan, sambungan kepada hadis yang di atas tentang silaturahim. Mana? Baik, apa hadis dia? Dan pada setengah riwayat ditambah atas hadis yang dahulu. Ini tambahan hadis dia. Apa hadis dia? Apa hadis ni? Hadis kursi ini. Apa dia tambahan dia? Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Yang ni orang kena faham tuan-tuan. Yang ni siapa pun kena ambil erti. Yang ni siapa pun wajib kena faham yang ni. Hadis kursi daripada Allah Ta'ala. Sambungan hadis yang dulu. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Apa kata dia? Apa maksud dia? Benda ni semua kena faham. Kalau tidak, masalah hidup hampa takkan berhenti sampai mati. Sebab apa? Hadis ni cerita tentang satu rahsia. Apa rahsia dia? Tengok apa rahsia dia. Kata Nabi SAW dalam hadis ni, wa innar rajula, dan bahawasanya seorang laki-laki itu, dia guna kalimah apa tuan? Dia guna kalimah ar-rajul. Kalimah ni dipanggil apa? Kalimah khas bermakna umum. Kalimah tu nak kata laki-laki, tapi usul fiqh kata kalimah khas makna umum dia. Kalimah tu tuju laki-laki tapi meliputi perempuan sama. Siapa pun tak kira. Sebab kalimah ni tunjuk satu tapi makna ramai. Khas tapi makna umum. Wa innar rajula, seorang laki-laki, bukan seorang, semua laki-laki. Dan bukan semua laki-laki, semua manusia. Sebab dipinjam kalimah ar-rajul, dipinjamnya. Pasal apa? Pasal kekuasaan, kemampuan dan sebagainya. Baik, Nabi kata apa? Wa innar rajula, seorang laki-laki itu, apa jadi kat dia? La yuhramur rizqa, sesungguhnya diharamkan akan dia rezeki. Bidzambi yusibuhu, dengan dosa, dengan sebab dosa yang mengenakan akan dia. Maknanya apa tuan-tuan? Penghalang rezeki ini sebenarnya dosa kamu sendiri. Punca yang tu Nabi abang clear, terang. Bayan wadih, very clear statement. Nabi abang teranglah, rezeki terhalang disebabkan dosa. Tu saya kata tadi, semua orang kena faham yang ni. Ni punca masalah hidup. Jangan duk kata pasal apa rezekiku payah, pasal apa aku buat kerja sampai nak mati, siang malam pagi petang tunggu terbalik, tak kaya-kaya juga. Jawapan dia Nabi bagi malam ni apa dia? Sebab dosa kamu. Sebab itu kita buat kuliah-kuliah tuan-tuan. Setiap malam kita ada kuliah. Kita minta buka masjid, kita minta dibenarkan kuliah. Insya-Allah semua satu Malaysia buka. Kan? Untuk apa? Untuk apa? Peranan dia antaranya sebab kita nak buat kuliah ni. Sebab apa kuliah penting? Kerana kuliah ini satu cara untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Cara. Yang kedua, cara apa lagi? Kuliah ni, mengaji ni ialah mudah ke syurga. Pasal apa mudah syurga? Sebab Allah ampun dosa. Orang dosa tak boleh masuk syurga. Clear habis semua baru masuk syurga. Maka sebab itu majlis ini panggil majlis taman syurga. Kenapa? Kerana majlis keampunan dosa.
Baik. Sebab itu kita buat kuliah juga. Ajak orang jom mengaji. Ilmu tu nanti Allah bagi, tak Allah itu nak, itu kerja Allah. Tapi yang paling penting, masuk kuliah mengaji ni, satu benda akan dapat, ialah keampunan dosa daripada Allah. Walaupun tak minta pun. Tak minta dia Allah ampun dosa aku, tak kata lagu tu. Tapi faham daripada hadis Nabi kata apa? Bila mana kita mengaji, buka kuliah dengan kalimah Allah, sebut nama Nabi SAW, sebut nama para ulama-ulama, ketika itu majlis itu akan dicari oleh satu golongan malaikat. Malaikat yang berlegar-legar. Ada hadis kata malaikat sayyarin, malaikat yang bersih, dia mencari-cari di tempat yang ada majlis ilmu. Khas malaikat ni jumpa majlis ilmu, mereka duduk dengan kita. Ta'liq ulama pula, banyak mana malaikat ni? Ada pendapat ulama kata 70,000 malaikat untuk satu kuliah, atau lebih, atau yazidun, atau lebih lagi. Apa guna malaikat ni tuan-tuan? Malaikat ni gunanya ialah nak minta ampun dosa kita sekalian. Lepas duduk-duduk orang kita, dia minta kata, ya Allah ampun dosa setiap orang yang ada dalam majlis ni. Dia kata gitu, Allah, ya Allah ampun dosa mereka, ya Allah ampun dosa mereka, ya Allah ampun dosa mereka. Sampai habis kuliah, mereka pun balik ke arash Allah. Hadis kata balik ke arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata lagi, ya Allah ampun dosa mereka. Dia kata gitu, bising bunyinya. Hadis kata bising bunyi itu. Sehingga Allah kata, diam kamu. Baru mau diam. Diam, Allah kata apa? Ketahuilah olehmu wahai malaikatku sekalian, sesungguhnya telah ku ampunkan dosa mereka sebelum kau sampai kepada aku lagi. Baru malaikat diam. Maknanya apa dia? Maknanya guna malaikat ni ialah minta ampun kepada kita sekalian yang hadir dalam majlis ilmu. Untuk apa kita perlu keampunan dosa? Antaranya ialah memudahkan rezeki. Clear? Kerana rezeki terhalang disebabkan dosa. Bidzambi yusibuhu. Dengan sebab dosa kamu itu, yang terjadi dosa kamu, itulah penyebab la yuhramur rizqa. Sebab itu dihalang rezeki, haram rezeki atas kamu. Tuan-tuan, banyak dosa kita. Perlu kita hadir ke kuliah pengajian. Jangan kita rasa tak apa. Kan, dosa paling banyak diampun oleh Allah adalah dalam kuliah antaranya. Sebab itu orang hadir ke kuliah ni, Allah mudahkan rezekinya. Kenapa? Kerana menyahut mengaji ni, menyahut seruan Allah, menyahut perintah Allah, iqra. Belajar. Untuk apa belajar? Untuk apa belajar? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah untuk kau kenal akan Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu. Ini dasar mengaji. Kan? Maknanya kita mengaji ini antaranya sebab kita termasuk dalam golongan nak kenal Allah. Kenapa perlu kenal Allah? Sebab kalau tak kenal Allah, bahaya. Apa bahayanya? Nanti dia kubur, malaikat tanya apa? Soalan malaikat, man rabbuka? Ini soalan makrifat. Hang kenal tak Tuhan kamu? Man? Kenal tak kamu Tuhan kamu? Sebab itu hari ini tuan-tuan, kita nak mengaji sebanyak-banyaknya pengajian agar dapat kita menjawab soalan kubur yang bertanya, siapa Tuhanmu itu? Jom kenal Allah. Jom kenal Islam. Jom kenal Nabi. Jom kenal diri. Dan jom kenal satu benda lagi. Siapa musuh? Yang ni yang disebutkan oleh satu ulama al-arif billah, namanya Sayyidi Syekh Syaqiq bin Ibrahim al-Balkhi. Kawan baik, sahabat baik kepada Syekh Junaid al-Baghdadi. Sezaman mereka ni. Cuma Balakh ni kampung kecil di selatan dengan Baghdad. Kata ulama, Junaid al-Baghdadi ini wali maftuh, wali Allah buka, Allah perkenalkan. Sedangkan Syaqiq Ibrahim al-Balkhi wali mastur, wali yang Allah tak buka bagi orang kenal. Baik, apa kata Syaqiq Ibrahim al-Balkhi? Kata dia, kan, belajarlah. Pertama kenal Allah.
Belajar yang kedua kenal Nabi SAW. Belajar ketiga, belajar kenal dirimu. Keempat, belajar kenal musuh engkau syaitan iblis. Dan kelima, belajarlah apa yang ada dalam agama Tuhanmu ini. 5 benda kena kenal. Kalau tidak, kata dia, ibadat hampa 1000 tahun pun tak ada faedah dan tak ada guna. Dia kata gitu. Ulang balik kata Syekh Al-Balkhi rahimahullah, wajib atas kita ni, belajar kenal 5 benda. Pertama, belajar kenal Tuhan nama Allah. Kedua, belajar kenal nabimu yang bernama Muhammad. Ketiga, belajar namamu tu siapa. Belajarlah sampai kau reti engkau tu hanya hamba Tuhanmu saja. Kemudian belajar lagi, belajar kenal siapa musuh engkau yang bernama iblis syaitan itu. Seperti mana ada pada ayat 60 muka surat 444 surah Yasin sebelah kiri baris ke-5-6 daripada atas. Allah kata apa? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah habaqlah. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu yang nyata. Musuh terang-terang. Pasal terang? Aku habaq, kata dia musuh, tak terang apa lagi. Jangan ambil dia sebagai kawan. Jangan ambil sebagai taulah rakan. Ambil sebagai musuh. Bila jadi musuh? Bila kita kenal dia musuh. Jadi apa kata Syekh Al-Balkhi? Kenailah musuh kamu namanya iblis syaitan. Ulang balik Pertama, kenailah Tuhanmu yang bernama Allah, kata dia. Yang kedua, belajarlah kenal nabimu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jami'al anbiya'i dan nabi-nabi lain. Dan yang ketiganya, belajarlah kenal siapa kamu. Yang nama kamu itu ialah Abdullah, hamba pada Allah. Belajar. Yang keempat, belajar apa? Belajar kenal siapa musuhmu. Yang nama musuhmu as-syaitan. Dan yang kelima, kata dia, belajarlah untuk kau kenal apa agamamu. Yang mana agamamu namanya Islam. Kalau tidak kau belajar yang ni, kata Syekh Ibrahim, ibadatmu sia-sia. Walau kau ibadat 1000 tahun sekalipun. Jadi kita nak belajar kenal Tuhan, tuan-tuan, antaranya kan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita belajar lagi. Nabi kata apa? Sesungguhnya rezeki kamu itu sempit, rezeki kamu ini payah, rezeki kamu ini terhalang, rezeki kamu tak sampai kerana dosa kamu. Jangan nampak salah orang, nampak salah diri. Pagi subuh sembahyang jemaah dah. Dah. Itu rezeki je mana? Nak minta rezeki ke mana? Itu kedua, orang dapat yang nu, dapat bonus, dapat yang nu, dia tak dapat. Pasal apa? Pasal ada dosa. Pergi subuh tak sembahyang dulu. Pergi kerja tak sembahyang subuh dulu. Pergi sekolah hantar anak pergi sekolah dulu, tak pergi sembahyang subuh dulu. Macam nak faham ngaji ke mana anak tak sembahyang subuh? Rezeki tak ada. Kan? Kerana terhalangnya rezeki daripada Allah Ta'ala. Itu disebabkan dosa. Berapa ramai anak pergi sekolah tak sembahyang dulu subuh. Sama dengan apa? Dengan orang kafir pun tak sembahyang. Mereka tak sembahyang, orang Islam tak sembahyang. Sama je. Sedangkan, tuan-tuan dan sekalian, kita ada Allah. Kita ada kewajipan. Terhalang rezeki, Nabi kata, terhalang rezeki, duit ringgit. Terhalang rezeki kebahagiaan. Terhalang rezeki yang apa juga rezeki kefahaman, ilmu dan sebagainya. Terhalang rezeki itu sebab dosa. Anak hantar main mengaji tak faham-faham, balik main ujian dapat merah duk merah situ biru dak. Hak biru satu je. Tuan-tuan, kena buku rekod mana? Buku rekod ni. Kalau 10 subjek, 10 madah dan pelajaran dia, satu je biru. Yang lain semua merah. Kita dulu lah kan. Merah, matematik merah, sains merah, bahasa Melayu pun merah juga. Hak biru satu je. Apa dia? Pendidikan jasmani. Senaman dia, itu biru. Yang lain semua merah. Tuan-tuan,
Pasal apa? Pasal tak faham. Pasal apa tak faham? Allah halang rezeki ilmu untuk sampai. Tak sembahyang. Berapa ramai yang pergi sembahyang, tak pergi mengaji, tak sembahyang, pergi sekolah, tak solat. Kan? Berapa ramai juga orang yang pergi kerja, tak solat. Berapa ramai orang yang buat gitu. Maka apa Nabi kata? Jangan kau tak tahu bahawa sesungguhnya rezeki kamu terhalang disebabkan dosa kamu. Clear? Jadi kalau gitu nak buat apa tuan? Kalau gitu carilah majlis ilmu. Carilah tangan ibu kalau dia ada lagi, tangan ayah kalau dia ada lagi. Ambil tangan mak ayah tu cium. Untuk minta ampun pada mereka atas kesilapan-kesilapan kita. Sewaktu mana kita kecil, dia bela kita. Salah dosa kita dengan mak ayah ni banyak sangat. Sebab dosa tu mengganggu akan rezeki. Mengganggu lah. Ketahuilah tuan, rezeki anak ni jadi payah sebab hampa derhaka mak ayah hampa. Sebab dosa. Sebab tu hidup tak senang. Tak susah, tak senang hidup itu. Walaupun kerja ni, tengok tuan, kehidupan hari kita hari ni. Hari ni kerja ni bukan seorang lah rumah ni. Kalau satu rumah bukan seorang kerja. Silat-silat semua kerja. Suami kerja, isteri kerja, ayah kerja, mak kerja, abang kerja, adik kerja, kak kerja, semua kerja. Bila mai ujung bulan, pakai golek kepala, susah juga. Susah. Ayah tanya mak, ada duit tak sikit? Tanya isteri dia. Saya kata, buat apa? Ni tak cukup ni. Mesti kita habis. Saya pun habis juga bang. Baru nak minta ke abang sikit. Suami kata tu dia. Kita ingat nak minta ke dia minta kita pula. Tak ada. Isteri tak ada abang. Abang cuba tanya anak kita Mat tengok. Tak faham. Segan tanya. Dia tak faham. Segan tanya. Isteri tak faham. Saya tanya. Mat. Mai saya, pada mak, hang ada duit sikit tak? Siapa? Mak nak pinjam, nak ambil kat hang sikit ni. Anak mak kata pula, cik, mana ada mak tu kerja tu. Ayah kerja, mak kerja, anak kerja. Tapi mai tak ada minta duit, pakai tak ada duit mereka. Sebab? Mak kata pula, mak cik mana dia? Minta kat kak bekerja juga. Dia kata buat apa pun. Mak kata apa, aku cari kat hang pula. Tanya pula. Nama tanya kak lah. Ni hang ada dia sikit nak. Mak nak ambil sikit. Kak kata lah, habis mak Kau nu habis, kau ni habis. Pakat habis mereka duit. Hujung bulan pakat duit mereka habis. Sebab apa? Cek balik rumah tu ke mana? Ayah pun tak semayang, mak pun tak semayang, abang pun tak semayang, kakak pun tak semayang. Jadi orang yang tak sembah Allah. Dan bila tak jadi hamba Allah Ta'ala berdosa. Bila dosa apa jadi tuan? Rezeki terhalang. Ni Nabi Ahmad. Kalau betul buat apa? Jom. Cari balik tangan mak ayah. Cium balik minta, ya Allah, mak ayah, minta ampun mak. Asal salah silap apa? Biar redha Allah Ta'ala dalam redha ibu bapa. Minta biar mak redha balik, ayah redha balik. Sebab redha mak ayah itulah redha Allah. Atas hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Redha Allah fi ridai walidaini. Redha Allah tu dalam redha ibu bapa kamu. Dia kata pula, mak saya tak ada lah ayah, Ustaz nak buat macam mana? Patut pun. Mak saya tak ada lah, nak minta ampun pun. Pi kubur mak hang. Pertama pun lepas semayang, hang kaji semayang. Hang kena apa? Kena baca Quran. Doa ke mak hang. Sedekah atas nama mak ayah hang. Sebagai taubat kamu dengan kesilapan dengan dia. Sebagai caranya. Kan? Untuk apa? Untuk bagi redha balik mak tu. Supaya datang balik redha Allah Ta'ala atas kita. Cek balik kan? Apa kesilapan kita? Kita dengan ayah. Kadang-kadang suami dengan isteri. Kawan dengan kawan. Ada kesilapan. Ada kesilapan kita. Maka ulang balik. Faham? Dosa menghalang rezeki. Clear. Maka nak dapat rezeki balik, kena rajin bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tobat. Cara tobat banyak. Hadir majlis ilmu pun cara tobat. Pegang tasbih
Subhanallah, subhanallah pun dikata taubat juga. Kalau ikut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, awal-awal disyarah bab ni, bab subhanallah tu. Nak cerita pasal ayat Allah Ta'ala, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Syekh Fatani awal-awal syarah dah. Subhanallah tu apa dia? Dia syarah siap dah. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj, cerita pasal Isra Mi'raj. Kan? Cerita siap dah. Tasbih, ampun dosa. Kan? Ada cerita orang tu, cerita macam mana seorang yang anak yang dijumpai oleh ulama suruh dia buat sesuatu untuk ayah dia. Dia kena buat apa? Tasbih, subhanallah, hantar pergi. Untuk jadi penghalang azab pada ayah dia kubur sana. Cek balik kitab Kifayatul Muhtaj. Di muqaddimah tu, Syekh Fatani dah syarah bab tu dah. Jadi apa dia tuan? Jadi istighfar tu termasuk, tasbih tu juga masuk istighfar. Peluang istighfarlah kita banyak-banyak pada Allah. Tak kiralah ngaji, ampun dosa. Istighfar, tasbih, ampun dosa. Zikir, ampun dosa. Ambil wudu, ampun dosa. Baca Quran, ampun dosa. Berdosa mereka. Banyak benda. Banyak benda yang boleh menjadikan kita ni terhapus dosa. Satu lagi tuan-tuan, yang jangan lupa. Saya teringat dalam kitab ni juga, di belah Hawaii sana. Kitab ni kat tuan-tuan ada protostetnya, kat kita ada kitab ni, dan kitab ni di belah Hawaii sana. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, cari bab kelebihan kalimah la ilaha illallah. Apa antara kelebihannya? Kata Nabi SAW, barang siapa yang jumpa kalimah Allah, kan, baca Quran juga kalimah dalam Quran. Baca Quran, jumpa kalimah Allah. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir, ayat tu. Maka apa ya Nabi kata, kalau hanya jumpa kalimah Allah, ataupun apabila kau bertahlil ataupun kau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka Nabi kata madkan. Apa dia mad? Panjangkan. Bukan mim mad, mad. Kalau mad tu mati, mad mana panjang. Kan? La ilaha illallah. Panjang-panjang ayat. Ada 3 tempat panjang tu. Ataupun jumpa kalimah Allah dalam Quran, Nabi kata apa? Panjangkan. Contoh tadi, innallah, panjang kalimah Allah. Maknanya apa dia? Hadis Nabi kata, bila jumpa kalimah Allah, panjangkan, matkan. Apa gunanya? Kata Nabi SAW dalam kitab ni, dalam tajuk tu, siapa yang panjangkan kalimah Allah, bila sebut nama Allah dengan panjang-panjangkan, Allah akan hilangkan daripada dia 4,000 dosa. Ui, subhanallah. Nah, kitab ni ada kelebihan amal tu. Tapi tak ada juga. Nak tahlil ni tunggu mati, mau tahlil. Tak mati tak tahlil kita tak. Kan? Maknanya apa, kita faham balik. Baca Quran, seorang balik baca Quran, jumpa kalimah Allah, berhenti, bagi panjang. Innallah, panjang. Walaupun ayat dia panjang lagi. Innallah ala kulli syai'in qadir. Contohnya ayat tu bunyi gitu. Tapi kita boleh berhenti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang penting apa dia? Nabi ajak. Yang penting berhenti pada kalimah Allah. Matkan, panjang. Sebab Nabi kata akan runtuh daripadamu 4,000 dosa kecil. Bila hang baca begitu, Allahu Akbar. Tu kena baca Quran. Tu kena banyak zikir dan kalimah Allah untuk hilangkan dosa. Bila hilang dosa, tengok rezeki masuk macam mana. Kan mana? Sebab dosa penghalang rezeki. Itu hadis dia. Baik. Tapi di bawah sana tuan, masa nak sampai, tapi di bawah sini taklid dia banyak lagi. Disebut nanti tuan, banyaknya dosa-dosa yang disebutkan oleh ulama yang kita di bawah ni. Dosa-dosa yang menyebabkan rezeki terhalang. Kita akan baca satu-satu nanti insya-Allah. Baik. Saya bertanya balik. Hadis Nabi SAW, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Dan bahawasanya seorang laki-laki, ia sesungguhnya diharamkan dia rezeki dengan sebab dosa yang mengenakan akan dia.
pada hadis ini, maka hadis ini menunjuk atas bahawasanya mengerjakan dosa itu mengharamkan rezeki. Maknanya dosa itu bagi halang rezeki. Hadis ni jelas. Buat dosa, rezeki tak sampai. Apa rezeki? Rezeki ini adalah apa yang diberikan oleh Allah. Semua. Jangan faham rezeki itu duit saja. Kesihatan pun rezeki. Tuan-tuan, kesihatan rezeki. Apa rezeki lagi? Anak soleh pun rezeki. Tuan-tuan, balik-balik rumah anak tunggu. Bahagia tak? Bahagia. Rezeki. Balik-balik rumah buka pintu dah, tak ada nak buka pintu, anak tapa mai dah. Pegang tangan, benda apa kita bawa, dia ambil macam kita dulu-dulu kan. Tapi nak jumpa je dulu payah lah tuan-tuan. Nak jumpa macam zaman kita ni. Sebab tu saya kata saya rindu zaman kita ni. Apa dia antaranya, tuan-tuan, yang saya tak rasa zaman lah ada dah. Apa dia? Zaman kita dulu ni. Zaman dulu ni tengok mak ayah balik, loncat tuan-tuan. Benar, meloncat sakan lah. Oh, ayah balik, ayah balik. Tala, pergi peluk ayah tu. Ayah pun kalau bersekat tak ada berhenti tu. Anak mak nampak anak lari berhenti bersekat. Tungkat bersekat, peluk anak dulu. Bahagia. Bahagia. Itu rezeki. Anak soleh tu rezeki. Kan? Bahagia rumah tangga tu rezeki. Tak berkelip-kelip. Isteri pun taat. Anak pun taat. Rezeki. Bukan kata duit ringgit saya rezeki. Jadi tuan-tuan ya Allah sekalian, sesungguhnya kita faham balik, penghalang rezeki itu ialah dosa. Kan? Maka dosa ni banyak. Pukul 9 dah. Saya rejak sikit ambil satu dosa. Maka diharamkan rezeki itu, menunjuk hadis ini tunjuk bahawa rezeki itu terhalang disebabkan dosa. Istimewa pula dosa dia bagi apa dia? Istimewa pula dosa apa? Istimewa pula berdusta dan mengumpat dan banyak tidur. Ni semua kasus kau ni mana? Ulama abang lah ni semua ni. Rupanya banyak tidur pun dosa. Ni tuan-tuan tengah-tengah hari dah ni, letih tu. Panas-panas macam ni letih. Letih ni dia kerja apa tuan? Bila letih, nasi makan tengah hari, sedap pula lah, gulai sedap. Bila letih ni, bila panas-panas ni, ayak anak pula pergi buat ayak air pula. Gulai pula sedap pula, tak pergi mana kan. Isteri tak pergi mana pula, pergi cuti pula ke, ataupun cuti holiday, public holiday, cuti minggu. Isteri masak sedap lah sikit. Masak sedap lagi. Anak pun buat ayak air pula. Kita pun lama tinggal ayak air. Terai. Bila lapak ayaknya usai. Bubuh ayak air. Bubuh nasi. Kenyang. Itu. Bila kenyang. Nampak apa tuan? Pak bantai tu. Tengah hari. Bila mana nak keluar pun pandai. Maka tuan-tuan, itu tak apa. Ni maksudnya tuan-tuan. Maksudnya, jangan sampai hidup kita ni banyak tidur. Sebab guru saya kata apa? Guru saya. Syekh Yusuf Hasani Hafizahullah. Dia kata apa saya? Jangan tidur banyak. Sebab apa? Kenapa Syekh? Sebab lepas ni nak tidur lagi. No? Lepas ni nak tidur lagi. Dah ni tidur, kubur masuk nak tidur lagi. Kubur masuk tidur sungguh lah, tak buat kerja apa dah. Mayang apa tak ada kan. Jadi lah ni jangan tidur banyak. Banyak lagi urusan yang tak selesai. Seperti mana Syekh berkata Imam Hasan Al-Banna di atas 10 pesan wasiat dia kata apa? Al-wajibat aksar min al-awqat. Kewajipan kamu lagi banyak pada masa sikit. Anak qada punya banyak, pergi tidur buat apa? Nah, pagi tak ada kerja apa, sembang saja. Jom sembahyang taubat, jom sembahyang duha. Jom. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata Imam Syafi'i, talabna tarkuz dzunub. Kami minta pada Allah, kami mencari untuk tinggal dosa. Fawajadna fi salati duha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kami mencari macam mana nak tinggal dosa. Dalam kata matan Imam Syafi'i, kami duk cari macam nak tinggal dosa ni. Tiba-tiba kami dapati tinggal dosa, minta ampun pada Allah ni ada dalam sembahyang duha. Rezeki keampunan Allah pada orang sembahyang duha ni.
Jadi tuan-tuan, masa ada kadang tak buat, rugi. Nah, rugi sebenar mana rugi, kenapa? Dosa itu nak minta Allah ampun. Kita nak minta Allah ampun. Cara dia, seperti yang saya sebut tadi, caranya ada banyak cara yang kita diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Jadi dosa dia apa dia? Pertama, ulama kata apa? Dosa, contoh dosa dia bagi ni istimewa pula. Dosa kita ni banyak berdusta. Tu saya tengok orang nak tengok diri sendiri, murung banyak tak? Murung banyak tak? Cakap dengan mak kena murung, dengan ustaz murung, dengan kawan lagi banyak murung, dengan Tuhan pun murung juga. Teruk sungguh. Kan? Dosa. Dusta ni. Sampai Nabi kata apa? Ayatul munafiq, tanda-tanda munafik itu apa dia? Cakap bohong, dusta. Kan? Maka dusta tu dosa. Dosa berat. Maka sebab tu siapa rajin pemohong, dia takkan senang hidup dia. Siapa rajin berdusta, maka hidupnya takkan senang, rezekinya tersangkut-sangkut atau rezekinya dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa dosa kita yang paling banyak? Yang kedua, mengumpat. Mengumpat. Kau ni tak kena, kau ni tak kena. Nak kata depan tak berani, ibu belakang lah. Kan? Jumpa mak kenuri, hentam orang tu. Jumpa kedai kopi, hentam orang ni. Wah, mayat pun sembang juga, sapu orang juga. Tak ada tempat dah. Semua nak sembang pasal orang, nak hentam pasal orang, nak kutuk orang. Mengumpat, tuan-tuan. Ulama kata apa, tuan? Jangan mengumpat. Sebab sahabat tu tanya, orang tanya apa dia? Ulama sebut tentang hadis Nabi SAW. Nabi kata jangan mengumpat. Kerana doa dia jadi benda berat. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau dia buat sungguh, aku kata. Nabi kata, kalau hang buat sungguh yang hang kata, jadi mengumpat. Kalau tak betul yang hang kata tu, jadi fitnah. Dua-dua dosa. Bak kata ke orang ni, kalau betul jadi mengumpat, kalau tak betul jadi fitnah. Dua-dua dosa. Dosa berat tak tu? Dan kita faham balik, Nabi kata apa? Nabi kata, mengumpat ini akan menyebabkan si pengumpat itu dilaknat Allah hingga masuk kubur, seksa berat menanti. Kan? Kita bincang balik lah. Dalam bab wudu dan sebagainya, bab apa ni, istinja tak betul, bab mengumpat, dosa berat dalam kubur. Baik, maka dosa besar apa dia? Pertama, berdusta. Ini mainan kita lah, ramai-ramai nak. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, ulama kata apa? Yang ketiga dia kata, dan banyaknya tidur mewajibkan papa. Cuba tengok sambungan daripada apa yang ulama tulis lah. Mengumpat wajib menjadikan kita ni papa. Ini sebab-sebab kita kata sebab-sebab penghalang rezeki menyebabkan miskin. Mengumpat, berdusta, tidur banyak. Ni penyebab kepada rezeki terhalang. Ni banyak di bawah lagi ni, yang dia akan sebutkan nanti insya-Allah. Ni pukul 9 lebih dah. Terlajak lebih ni, handbrake kena tarik pulung losok juga. Kita break lah dekat ni insya-Allah. Mudah-mudahan tengah dulu lajak kena berhenti. Pasal apa? Tengok 9 lebih dah tu. Tuan-tuan tak nak tengok jam, saya tengok jam. Baik, kita berhenti dulu insya-Allah. Jumpa lagi masa depan dengan izin Allah. Minta maaf banyak saya kata salah bahasa. Aku qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa najid taibin. Jumpa lagi bulan depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'ul qawli fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.